Hadirin yang dimuliakan, program transisi tingkatan 4 tahun 2022 atas talian akan bermula sebentar lagi. Untuk itu, ingin saya maklumkan beberapa perkara untuk tindakan tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian. Pertama, hadirin diminta untuk memastikan mikrofon berada di dalam mood senyap dan kamera pada gadget yang digunakan ditutup sehingga program ini dimulakan. Kedua, dengan sukacitanya ingin saya ingatkan kepada ibu bapa dan hadirin untuk mengisi link kehadiran yang akan dikongsikan pada ruangan chat Google Meet ini oleh Puan Wali. Ketiga, untuk makluman kepada semua ibu bapa, sekiranya ibu bapa ada sebarang pertanyaan, sila type di ruangan chat dan pihak Rustia akan cuba menjawab persoalan yang telah diajukan. Dan yang terakhir, kelas buat ibu bapa, penjaga murid PPKI yang memerlukan kod tangan bersyarat diminta untuk tekan bopik pada paparan Puan Hajah Hauza Lazla binti Muhammad. Kerjasama yang diberikan oleh para hadirin untuk sentiasa bersama dan berada hingga ke penghujung program ini diucapkan ribuan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Melati putih tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Yang diraikan Encik Abdul Haizab bin Ma'rifin, yang dipertua PIBG, yang berusaha Puan Hajah Roslina binti Abdullah Sani, pengetua SMK Sultan Abdul Samad, yang dihormati Puan Zurina binti Muhammad Zainal Rashidi, penolong kanan pentadbiran, Puan Ngais Yulai, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Azhar bin Muhammad Saha, penolong kanan co-curriculum, Puan Buaniswari, anak perempuan Bala Subramania, penolong kanan pendidikan khas, barisan guru kanan mata pelajaran, para ibu bapa dan guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke program transisi tingkatan 4 tahun 2022. Saya, Nur Nadia binti Nordin, dan bersama saya, Muhammad Farus bin Imam Kaleni, izinkan kami mengacarakan majlis ini sehingga ke penghujungnya. Hembusan pawana menyapa pohonan, biru beratap hujan gerimis. Sembah salam kami bingkiskan, sudi bertandang menyerikan majlis. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, maka kita dapat bersama-sama dalam menjayakan program pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian kerana sudi memeriahkan lagi program pada hari ini. Sidang maya yang dihormati sekalian, majlis dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku, lagu negeri Selangor dan nyanyian lagu sekolah. Untuk itu, marilah kita sama-sama menghayati lagu kebangsaan, lagu negeri Selangor dan lagu sekolah dengan sepenuh hati.
Hadirin yang dimuliakan, bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Afif bin Ahmad. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahim-Mu ke atas program transisi tingkatan 42022 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Afif di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sidang maya yang dihormati sekalian. Duduk sekawan gadis jelita, menunggu pulang para pahlawan. Tampillah puan, kami meminta, bersama madah kata aluan. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Ruslina binti Abdullah Sani, Pengetua SMK Sultan Abdul Samad untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam yakin diri jaya. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Yang Berusaha Puan Zurina binti Muhammad Zain Al-Rashidi, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Puan Ngais Wilai, Guru Penolong Kanan HEM. Cik Muhammad Azhar bin Muhammad Saha, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Puan Bupaniswari Anak Perempuan Bala Subramaniam, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru serta para ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang begitu bermakna dan bermanfaat pada petang ini. Saya juga bersyukur kepadanya kerana pada hari ini kita semua diberikan kesihatan dan kelapangan waktu bagi sama-sama menjayakan program transisi murid tingkatan 4 tahun 2022 Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Kelang. Hadirin yang dihormati, seluruh warga kerja SMK Sultan Abdul Samad Kelang ini dan juga saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua murid tingkatan 4 sama ada di arus perdana atau di PPKI. Diharapkan anak-anak pelajar meneruskan kecemerlangan mereka di peringkat menengah atas di sini. Terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang dapat meluangkan masa dalam talian sempena program transisi murid tingkatan 4 anak tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. 21 Mac 2022 pula anak-anak kita
akan memulakan sesi persekolahan dan pembelajaran secara rasmi dalam talian. Keadaan ini amat menuntut semua murid bersiap sedia mengalami perubahan aspek fizikal dan mental dalam menyesuaikan diri agar terus relevan untuk mengharungi transformasi pendidikan abad ke-21. Saya berharap murid-murid dan ibu bapa akan sentiasa memberi komitmen sepenuhnya dalam menjayakan setiap aktiviti di sekolah bagi mengekalkan dan meningkatkan kecemerlangan sekolah kita. Saya selaku pengetua serta seluruh warga SMK Sultan Abdul Samad Klang mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah memilih sekolah kami untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan meneruskan sesi persekolahan pada tahun ini. Oleh yang demikian, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan semua supaya dapat mengambil peluang terbaik ini untuk memastikan anak-anak kita mampu menggenggam kecemerlangan di sekolah ini bukan sahaja dari segi pencapaian akademik tetapi juga dari segi co-curriculum dan sasiah diri mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua iaitu pihak sekolah, guru, murid, ibu bapa dan masyarakat perlu bersama-sama secara kolaboratif dalam memastikan anak-anak kita supaya terus cemerlang. Anak-anak pelajar perlu menyiapkan diri untuk sentiasa bersedia belajar. Manakala guru-guru di sekolah sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan pendidikan yang terbaik dan ibu bapa hendaklah memberikan sokongan dan dukungan sepenuhnya secara optimum untuk memudahkan anak-anak kita belajar dengan sempurna. Pastikan anak-anak kita hadir ke sekolah bukan sahaja untuk belajar tetapi juga untuk aktiviti co-curriculum. Selain itu, saya berharap agar semua murid dapat menyemaikan rasa cinta dan sayang terhadap sekolah ini. Hormatilah para guru yang mendidik murid-murid sekalian sepanjang tempoh persekolahan, sama ada secara bersemuka atau sewaktu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR. Timbalah ilmu pengetahuan sebanyak mungkin supaya menjadi insan yang kamil serta warga sekolah yang berguna dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Berilah sepenuh tumpuan terhadap pelajaran dan jadilah murid yang cemerlang dalam semua aspek, sama ada sasiah, kurikulum atau co-curriculum walaupun dalam keadaan yang serba mencabar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman semua ibu bapa dan penjaga, pihak sekolah telah merangka strategi bagi memantapkan persediaan murid-murid di peringkat menengah atas. Pada tahun ini, pakej mata pelajaran di bawah sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun yang lebih dikenali sebagai STEM telah diperkasakan sebagai langkah memenuhi aspirasi pendidikan. SMK Sultan Abdul Samad Klang akan berusaha untuk memastikan perkhidmatan pendidikan dapat diberikan kepada anak-anak kita adalah yang terbaik. Sekolah ini mempunyai kemudahan yang lengkap seperti bilik darjah, makmal sains, makmal komputer, bengkel, kantin, dewan, padang permainan, juga perpustakaan serta bilangan guru yang cukup, surau, kemudahan bantuan oleh kerajaan seperti SPBT, bantuan keuangan dan lain-lain lagi. Untuk pengetahuan semua, pihak sekolah telah menawarkan mata pelajaran sains sukan bagi salah satu pakej di tingkatan 4. Oleh yang demikian, pihak sekolah sedang dalam proses untuk mewujudkan makmal sains sukan yang mana kerja buatnya telah hampir selesai dan bakal digunakan menjelang pembelajaran yang akan bermula pada April nanti. Walau bagaimanapun, saya mengalu-alukan komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu pihak sekolah mencapai tahap prestasi yang lebih unggul melalui peranan-peranan yang boleh kita mainkan. Pendidikan adalah meliputi segala-galanya, malah keindahan taman, keceriaan sekolah dan apa saja adalah elemen pendidikan. Justru saya mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan baik dalam bentuk buah fikiran atau material untuk memajukan sekolah ini. Hampir 54 tahun sekolah ini ditubuhkan dan hakikatnya banyak lagi perlu yang kita lakukan dan sediakan, khususnya dari segi kemudahan pembelajaran anak-anak. InsyaAllah, marilah kita bersama-sama untuk memajukan sekolah ini melalui apa juga platform yang ada supaya persekitaran sekolah menjadi sangat kondusif untuk pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengharapkan agar kita dapat bersama-sama memastikan kemajuan sekolah kita ini demi kecemerlangan anak-anak kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Sekalung penghargaan dan ribuan terima kasih diucapkan buat Puan Hajah Roslina atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Diharapkan segala perkongsian, amanat dan harapan yang disampaikan akan mencetuskan lagi semangat, meningkatkan rasa tanggungjawab kita sebagai ibu bapa dan guru untuk terus mencurahkan ilmu serta memberi dorongan dan sokongan kepada anak-anak SMK Sultan Abdul Samad demi masa depan mereka. Majlis seterusnya mempersilakan Datin Sharifah Murshidah binti Said Zain untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang berusaha Puan Hajah Roslina binti Abdullah Sani, Pengetua SMK Sultan Abdul Samad, Barisan Pentadbiran, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Ibu bapa dan anak-anak murid sekalian. Cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah. Saya, Cikgu Sharifah Murshidah binti Said Zain, Setiausaha Kurikulum SMK Sultan Abdul Samad, akan memberi taklimat ringkas tentang kurikulum. Okey, yang pertama, cikgu akan beritahu bagaimana penetapan kelas untuk pemilihan pakej mata pelajaran tingkatan 4 berdasarkan pertama, peperiksaan akhir tahun 2021, kedua, pentaksiran bilik darjah, ketiga adalah ujian psikometrik yang mana IMK, Inventory Minat Kerjaya, dan yang kedua adalah IKP, Logik Matematik. Okey, di SMK Sultan Abdul Samad, okey, untuk tingkatan 4 terdapat 5 kelas. 5 kelas tingkatan 4 berdasarkan pakej yang ditawarkan. Iaitu yang pertama adalah kelas 4 STA ataupun 4 star, iaitu untuk kelas sains tulen dan prinsip perakaunan. Okey, subjek yang ditawarkan untuk kelas 4 star adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam atau Moral, PJPK, Matematik, Kimia, Fizik, Matematik Tambahan, Biologi atau Prinsip Perakaunan. Okey, so sekiranya pelajar tersebut mengambil sains tulen, jadi ia akan mengambil biologi bukan prinsip akaun. Okey, sekiranya dia mengambil pakej prinsip perakaunan, ia bermaksud ia tidak mengambil mata pelajaran biologi tetapi digantikan dengan mata pelajaran prinsip perakaunan. Okey, untuk kelas seterusnya adalah 4 SSK, iaitu Sains Sukan dan Sains Komputer. Okey, subjek yang ditawarkan adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam Moral, PJPK, Matematik, Sains, Sains Tambahan, Sains Sukan atau Sains Komputer. Jadi, bagi pelajar yang mengambil sains sukan, okey, dia tidak akan mengambil sains komputer. Manakala untuk pelajar yang mengambil sains komputer, ia tidak akan mengambil sains sukan. Okey. Untuk kelas seterusnya adalah 4 BIS. BIS ini adalah untuk pendidikan seni visual dan perniagaan. Okey, subjek yang ditawarkan adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Moral, PJPK, Matematik, Sains, Pendidikan Seni Visual dan Perniagaan. Okey, manakala untuk 4SV1, subjek yang ditawarkan adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Moral, PJPK, Matematik, Sains dan PSV, Pendidikan Seni Visual. Untuk kelas 4SV2, subjek yang ditawarkan adalah Bahasa Melayu,
bahasa Inggeris, pendidikan Islam atau moral, PJPK, matematik, sains dan pendidikan seni visual. Okey, seterusnya cikgu akan taklimatkan mengenai pentaksiran bilik darjah atau PBD. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah atau PBD? Ia merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Okey, jadi di sini cikgu ingin maklumkan bahawa PBD ni berlaku secara berterusan sepanjang PDP. Sepanjang PDP ianya bermaksud sepanjang cikgu itu mengajar dan sepanjang murid-murid belajar bagi semua mata pelajaran. Okey, PBD ni bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain. Okey, contohnya dengan murid A dan murid B. Tetapi ia bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran. Okey, contoh Ahmad. Ahmad mendapat TP2. Okey, TP2 dalam topik menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey, dalam subjek matematik. Jadi, cikgu akan membimbing Ahmad untuk mencapai penguasaan yang lebih baik daripada TP2 kepada TP3. Apa maksud TP2 ni atau TP1? TP1 dan TP2 ini bermaksud kurang menguasai atau tidak menguasai topik persamaan kuadratik. Jadi di sinilah cikgu akan membimbing Ahmad supaya TP2 supaya tahap penguasaan 2 berganjak kepada TP3 dan seterusnya. Okey, jadi di sini kehadiran murid. Okey, kehadiran murid sangat-sangat penting. Cikgu tekankan sekali lagi, kehadiran murid sangat-sangat penting supaya cikgu dapat lihat perkembangan murid atau pencapaian murid sepanjang PDP atau sepanjang tahun. Okey, jadi bagaimana cikgu-cikgu laksanakan PBD ni? Cikgu-cikgu laksanakan PBD ini melalui pemerhatian. Okey, cikgu melalui pemerhatian secara profesional bagi murid yang hadir. Okey, kemudian kedua adalah secara penulisan. Okey, cikgu-cikgu akan beri latihan sama ada dalam lembaran kerja ataupun di papan putih. Jadi di sini cikgu menulis, okey, murid-murid membuat latihan yang diberi oleh guru. Okey, dan yang ketiga adalah secara lisan. Okey, cikgu-cikgu akan menyoal. Cikgu-cikgu akan menyoal murid-murid dan murid-murid menjawab. Okey, di sinilah kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru-guru untuk menilai ataupun mentafsir murid-murid. Okey, jadi cikgu akan laksanakan PBD sepanjang PDP sepanjang tahun supaya cikgu-cikgu dapat mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal. Okey, dan kelemahan dapat diatasi dengan segera dengan syarat kehadiran. Di sini cikgu tekankan sekiranya murid-murid tidak dapat hadir
okey, tidak dapat hadir tanpa sebab, okey, sila maklumkan kepada guru kelas, dan guru mata pelajaran supaya masalah kehadiran ini dapat diatasi. Okey, seterusnya kerja khusus. Okey, bagi mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan sains tambahan, okey, murid-murid akan menduduki ujian amali sewaktu SPM. Okey, bagi subjek yang mempunyai kerja khusus, yang pertama adalah prinsip perakaunan, yang kedua sains sukan yang mana bermula daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5, yang ketiga adalah perniagaan, yang keempat pendidikan seni visual dan yang kelima adalah sains komputer juga bermula dari tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, di sini cikgu nak ingatkan sekiranya murid tidak melaksanakan kerja khusus tersebut, murid dikira sebagai tidak hadir dalam keputusan SPM walaupun menduduki ujian bertulis. Okey, sekarang PDPR. Okey, di sini ingin cikgu maklumkan bahawa PDPR akan bermula pada esok hari iaitu pada 21 Mac sehingga 1 April dan bersemuka pada 4 April 2022 dengan menggunakan jadual waktu yang sama. Jadi di sini ia bermaksud, okey, jadual waktu PDPR sama dengan jadual waktu bersemuka. Okey, so di sini ingin cikgu maklumkan bahawa murid-murid akan diberi kelas masing-masing melalui aplikasi WhatsApp. Okey, kaedah kelas bergantung kepada guru mata pelajaran. Okey, kaedah kelas, okey, yang dibuat oleh guru bergantung kepada guru mata pelajaran masing-masing, okey, seperti Google Meet, Google Classroom, WhatsApp group atau Telegram. Okey, di sini ingin cikgu maklumkan bahawa murid-murid wajib hadir dalam kelas PDPR. Murid-murid wajib hadir dalam kelas PDPR. Ini kerana kehadiran perlu dilaporkan setiap hari kepada Jabatan Pendidikan. Okey, so murid-murid yang tidak hadir akan dikira keciciran. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, okey, pihak sekolah akan ziarah. Pihak sekolah akan ziarah bagi pelajar yang sering tidak hadir dalam PDPR. Okey, ziarah cakna untuk mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut. Okey, sekiranya murid-murid ada masalah tentang PDPR, contoh line tidak kuat, tidak ada mempunyai peranti, okey, murid-murid boleh hubungi guru kelas dan guru mata pelajaran untuk memberitahu masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut. Okey, itu sahaja taklimat ringkas kurikulum. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datin Sharifah Mursyida kerana sudi menyampaikan taklimat sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Puan Nur Khayati binti Kanafi untuk menyampaikan taklimat bidang bahasa. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengambil kesempatan untuk menerangkan tentang bidang bahasa di SMK Sultan Abdul Samad. Selamat datang kepada semua pelajar dan ibu bapa tingkatan 4. Untuk pengetahuan semua, bidang bahasa menawarkan 4 bahasa
iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Cina. Umum semua mengetahui bahawa bahasa Melayu adalah mata pelajaran teras yang wajib lulus pada peringkat SPM. Perlu diambil perhatian bahawa sekiranya pelajar tidak lulus bahasa Melayu, pelajar tidak akan memperoleh sijil pelajaran Malaysia. Sekarang kita teliti satu persatu tentang mata pelajaran bidang bahasa. Kita mulakan dengan bahasa Melayu tingkatan 4. Bahasa Melayu tingkatan 4 terdiri daripada kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Kertas 1 100% ya markah dia. Bahagian A, karangan kepelbagian bahan, satu soalan. Bahagian B, karangan respon terbuka. Dalam karangan respon terbuka ada 4 pilihan soalan. Pelajar hanya jawab satu sahaja soalan. Tempoh masa ujian yang diberi ialah 2 jam. Sementara kertas 2 turut membekalkan 100% markah. Bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa 5 soalan. Pelajar wajib jawab semua soalan. Bahagian B, pemahaman teks dan novel 2 hingga 4 soalan. Jawab semua soalan. Bahagian C, rumusan 1 soalan. Tempoh ujian lebih panjang berbanding kertas 1, iaitu 2 jam 30 minit. Kertas 3 membekalkan 70%, iaitu ujian lisan bahasa Melayu. Ujian lisan bahasa Melayu maksudnya ujian lisan bertutur. Terbahagi kepada 2, iaitu individu dan kumpulan. Okey, mula-mula pelajar akan diuji secara individu dan kemudian secara kumpulan. Tempoh ujian ialah 5 minit untuk individu tapi markahnya agak besar iaitu 40 markah. 15 minit untuk kumpulan, 30 markah. Dalam kumpulan tersebut ada 4 hingga 5 orang. Kertas 4 pula ujian mendengar. Individu tempoh ujian selama 30 minit. Ini guru-guru bahasa Melayu tingkatan 4. Senarai yang pertama ialah Puan Rizawati binti Syuib atau Zainul. Senarai kedua ialah Puan Nur Atika binti Muhammad Hajar. Seterusnya Cik Rosliza binti Ahmad dan Puan Azizah binti Muhammad Raib. Seterusnya bahasa Inggeris tingkatan 4. Bahasa Inggeris tingkatan 4 juga ada 4 kertas. Kertas pertama ialah ujian bertulis pemahaman bahagian 1. Ada 5 bahagian membekalkan 40 markah. Soalan terdiri pada objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk, subjektif respon terhad. Tempoh ujian 1 jam 30 minit. Kertas 2 ujian bertulis. Yang ini penulisannya bahagian 1. Ada 3 bahagian, 60 markah, subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka. Tempoh ujian masih sama 1 jam 30 minit. Kertas 3, ujian lisan bertutur. Yang ini berpasangan ya, markah yang dibekalkan 24 markah. Bahagian 1, 4 soalan untuk setiap calon. Bahagian 2, 1 soalan untuk setiap calon. Bahagian 3, 2 soalan untuk kedua-dua calon. Tempoh ujian hanya 15 minit. Kertas 4, ujian mendengar individu bahagian 1, kat sini ada 4 bahagian. Membekalkan 30 markah. Ada soalan objektif aneka pilihan. Ada juga soalan objektif pelbagai bentuk. Tempoh ujian hanya 35 minit. Seterusnya ini adalah guru-guru bahasa Inggeris tingkatan 4. Yang pertama ialah Puan Victoria Jaya Pakiam, anak perempuan S. Wenta Manikam. Yang kedua ialah Cik Banu Piria, anak perempuan Andiapan. Seterusnya bahasa Cina tingkatan 4. Bahasa Cina tingkatan 4 terdiri daripada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kertas 1 100% markah. Bahagian A karangan berpandu 1 soalan.
Bahagian B, karangan 3 soalan, jawab 1 soalan saja. Tempoh ujian 1 jam 45 minit. Kertas 2, 100% juga markahnya. Bahagian A, ringkasan dan pemahaman teks moden. Ada 3 hingga 4 soalan, pelajar kena jawab semua soalan. Bahagian B, pemahaman teks klasik dan terjemahan, 2 hingga 3 soalan, jawab semua soalan. Tempoh ujian 2 jam 15 minit. Kertas 3, 30%, ujian lisan pentaksiran pusat. Perbincangan satu tajuk yang ditetapkan berdasarkan tema. Tema dapat daripada mana? Tema dapat daripada buku teks. Tempoh ujian 12 hingga 15 minit. Setiap kumpulan mengandungi 4 hingga 5 orang ahli. Guru mata pelajaran Bahasa Cina tingkatan 4 ialah Cik Huan Hui Ting. Okey, Bahasa Tamil tingkatan 4. Bahasa Tamil tingkatan 4 terdiri pada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Sama seperti bahasa Cina, kertas 1 100%, ada bahagian A karangan berpandu 1 soalan, bahagian B karangan respon terbuka 3 soalan, tetapi pelajar hanya jawab 1 soalan. Tempoh ujian 1 jam 45 minit. Kertas 2 100%, ada bahagian A pemahaman teks moden 10 soalan, jawab semua soalan. Bahagian B pemahaman teks klasik 4 soalan, kena jawab juga semua soalan. Bahagian C sastra 5 soalan, jawab semua soalan. Bahagian D tata bahasa 3 soalan, jawab semua soalan. Tempoh ujian agak panjang iaitu 2 jam 15 minit. Kertas 3 30%, ujian lisan pentaksiran pusat. Perbincangan satu tajuk yang ditetapkan berdasarkan 5 tema. Tema dapat daripada mana? Daripada buku teks. Tempoh ujian 12 hingga 15 minit. Setiap kumpulan ada 4 hingga 5 orang. Ini adalah guru mata pelajaran Bahasa Tamil tingkatan 4. Wan Wali, anak perempuan Karupiah. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Kayati kerana sudi menyampaikan taklimat sebentar tadi. Majlis menjemput dan mempersilakan Puan Hajah Haslina binti Yusof untuk menyampaikan taklimat bidang kemanusiaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puan Hajah Haslina binti Yusof, adalah guru kanan mata pelajaran bidang kemanusiaan. Baik, dalam bidang kemanusiaan ada 7 mata pelajaran yang melibatkan pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. 4 mata pelajaran yang wajib belajar dan 3 daripadanya adalah wajib mengambil dalam peperiksaan SPM. Dan 3 lagi adalah mata pelajaran elektif. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran sejarah, wajib ambil dan wajib lulus. Mata pelajaran pendidikan Islam, wajib ambil bagi pelajar pendidikan Islam. Mata pelajaran pendidikan moral, bagi pelajar bukan Islam, wajib ambil dalam peperiksaan. Dan mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, ia adalah wajib belajar kepada semua pelajar sekolah menengah seluruh Malaysia. Baik, 3 lagi mata pelajaran elektif ialah mata pelajaran pendidikan seni visual atau PSV. Yang kedua ialah mata pelajaran sains sukan. Dan yang ketiga ialah tasawur Islam. Mata pelajaran sejarah. Kita pergi ke mata pelajaran yang pertama, iaitu sejarah. Baik, sejarah tempat akan diajar oleh 4 orang guru, iaitu saya sendiri, Puan Hajah Haslina, Puan Nur Ulia, Puan Najihah dan Puan Sauna binti Sabu. Baik, mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua pelajar. Dan ia adalah merupakan syarat lulus untuk mendapatkan CJ SPM
bagi semua pelajar. Untuk SPM ini, bagi tahun 2021, format baru SPM telah dimulakan pada tahun lepas, iaitu SPM 2021 yang masih lagi berlangsung. Baik, terdapat dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 adalah kertas objektif dan kertas 2 adalah soalan yang melibatkan respon terhad dan respon terbuka. Ini adalah contoh kertas soalan kertas 1. Terdapat 40 soalan dan 40 markah. Contoh lagi. Dan ini adalah contoh kertas 2. Iaitu 2 jam 30 minit. Dan terdapat dua bahagian. Iaitu bahagian A, iaitu respon terhad. Atau kita panggil soalan struktur. Dan bahagian A ni ada 4 soalan yang wajib dijawab. Kita pergi kepada bahagian B, iaitu soalan respon terbuka. Okey. Mesti jawab 3 soalan. Dan soalannya kita panggil juga sebagai soalan esei. Ini adalah buku teks chapter 4 dan buku teks chapter 5. Mata pelajaran Pendidikan Islam. Mata pelajaran kedua ialah Pendidikan Islam. Ini adalah contoh buku teksnya, chapter 4 dan chapter 5. Baik, Pendidikan Islam adalah mata pelajaran wajib yang ditawarkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dan disambung pula kepada sekolah menengah. Dia juga mata pelajaran wajib bagi semua pelajar Islam. Daripada menengah rendah kepada menengah atas. Baik, dekat Islam ni ada banyak bidang, iaitu bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, bidang fiqh, bidang sirah dan bidang akhlak Islamiah. Baik, pendidikan Islam terdapat 2 kertas, itu satu kertas 1 itu ujian bertulis. Kertas kedua adalah ujian tilawah, hadis dan Al-Quran. Okay, 80% kertas 1, 20% kertas 2, itu melibatkan praktikal lah untuk hafalan. Okey. Seterusnya, Mata pelajaran Pendidikan Moral. baik, seterusnya pendidikan moral. Pendidikan moral adalah mata pelajaran yang wajib diambil oleh pelajar SPM untuk semua pelajar bukan Islam. Kalau sebelum ini pendidikan Islam dah wajib kepada pelajar Islam. Dan pendidikan moral adalah mata pelajaran wajib diambil oleh pelajar SPM untuk peperiksaan SPM. Baik, bagi semua pelajar bukan beragama Islam. Baik, pendidikan moral terdapat satu paper saja atau satu kertas saja yang perlu diambil oleh pelajar. Dan kita pergi kepada contoh soalan pendidikan moral. Baik, soalan pendidikan moral terdapat satu kertas saja dan mengambil masa 2 jam 30 minit. Bahagian A terdapat 50 markah, di mana daripada 5 soalan mesti jawab semuanya. Bahagian B ada 10 markah, ada 2 soalan, jawab 1 soalan saja. Dan bahagian C 40 markah dan kena jawab semua soalan. Okey, itu saja tentang pendidikan moral. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan untuk makluman pelajar semua, PJPK ni anda dah belajar daripada tingkatan 1 dan tingkatan 3 dan diteruskan juga tingkatan 4 dan 5. Untuk makluman semua, mata pelajaran ini adalah wajib diambil oleh semua pelajar. Okey, harus diambil kerana nilai-nilai yang menekankan tentang pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Baik, pendidikan jasmani ini merangkumi semua kemahiran sukan dan kecergasan. Okey. Dalam pendidikan jasmani ini juga akan diperkenalkan tentang segak. Okey, kita akan menilai pelajar
tentang SEGA, penilaian kecergasan yang wajib diambil oleh semua pelajar. Markah SEGA ini akan menentukan sama ada pelajar tersebut normal atau obesiti. Pelan SEGA ini dijangka pada bulan Jun dan bulan November. Okey, sebelum ini ia dijalukan pada bulan Mac dan Ogos, tapi untuk tahun-tahun kebelakangan ini ia akan mula pada bulan Jun dan bulan November. Okey, pelajar akan diuji oleh guru-guru yang terlibat dalam mendapatkan data SEGA pelajar. Okey, apakah kepentingan pendidikan jasmani kepada pelajar dan guru? Terdapat banyak faedah yang diterima oleh pelajar daripada kelas pendidikan jasmani di sekolah, antaranya menyumbang pembentukan diri pelajar ke alam dewasa yang lebih bertanggungjawab kepada diri sendiri dan menjadi betapa pentingnya amalan gaya hidup yang sihat. Pelajar sekolah juga perlu punya tahap pengetahuan yang lebih baik berkaitan dengan kesihatan keseluruhan supaya dapat membantu mereka membuat keputusan mengenai kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan mereka. Baik, kepentingan pendidikan jasmani kita rangkumkan pada 5 bahagian, iaitu pertama, aktiviti kecergasan dilakukan dengan kerap, membina keyakinan diri, meningkatkan kemahiran motor, kesihatan dan nutrisi, dan mengawal tekanan dan menanamkan sikap ingin berseronok tanpa tekanan. Mata pelajaran PSV atau Pendidikan Seni Visual. Sebenarnya kita pergi kepada mata pelajaran dalam bidang kemanusiaan yang dianggap sebagai elektif. Okey, boleh dibuka kepada pelajar-pelajar yang ingin mengambil PSV. Okey, bagaimanapun dia bergantung kepada sekolah yang menetapkan siapakah yang boleh diambil, boleh mengambil PSV. Okey. Baik. Pendidikan seni visual, guru-guru yang mengajarnya adalah seperti berikut, Puan Amy, Cik Nur Fahana dan Cik Nurul Izzati. Baik, kertas pendidikan seni visual ini mengandungi 3 soalan, antaranya kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Baik, kertas 1 adalah kertas objektif, ada 40 soalan dan mesti jawab kesemuanya. Contoh-contoh soalannya ialah soalan untuk kertas 2 pula melibatkan ujian melukis. Terdapat 6 soalan, pilih soalan saja dan jumlah markahnya adalah 50 markah. Dan masa melukisnya diberi 3 jam. Contoh kertas soalan pendidikan seni visual untuk kertas 2 iaitu lukisan, ada 6 soalan, pilih 1 sahaja. Ini adalah contoh jawapan bagi soalan kertas 2. Okay. Baik, untuk kertas 3 pula. Kertas 3 adalah melibatkan kerja khusus. Okey. Dan markah yang diambil daripada kerja khusus ini adalah 30 markah. Dan kerja khusus ini akan dibimbing oleh guru yang mengajar. Dan wajaran markah yang diambil untuk dikira dalam kertas PSV, untuk dicampur semua, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 adalah 30 markah. Okey, contoh buku teks pendidikan seni visual tingkatan 4. Baik, apakah bidang kerjaya yang anda boleh ceburi jika anda mengambil PSV dan mendapat markah yang cemerlang ataupun keputusan yang cemerlang adalah SPM? Antaranya seperti yang saya senaraikan ini adalah advertising, architecture, computer graphic, education atau pendidikan, fashion, fine art, museum atau buat galeri, pembenaran galeri dalam museum, fotografer, boleh melibatkan fotografer foto atau fotografi dalam filem, boleh terlibat dengan penerbitan seperti buku dan media dan lain-lain lah. Boleh rujuk kembali dalam video ini setelah ditayangkan. Mata pelajaran Sains Sukan. Seterusnya kita pergi kepada mata pelajaran elektif yang seterusnya iaitu Sains Sukan yang terdapat dalam bidang kemanusiaan.
Baik, guru-guru yang mengajarnya adalah 2 orang, iaitu Encik Muhammad Fauzan mengajar tingkatan 5 sekarang. Puan Fatin mengajar tingkatan 4. Baik. Dalam sains sukan ini terdapat 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kertas 1 adalah objektif. Kertas 2 adalah respon terbuka dan juga respon terhad. Kertas 3 adalah kerja khusus. Okey. Baik, itu dalam sains sukan ini ia melibatkan banyak elemen yang membentasi beberapa mata pelajaran, antaranya mata pelajaran sains, biologi, fizik, kimia dan matematik. Antara peluang pekerjaan yang boleh dicapai dalam kursus ini ialah: pertama, guru sukan; kedua, jurulatih; ketiga, pakar rehabilitasi sukan, dan lain-lain lagi seperti yang disenaraikan. Baik, PTF yang menawarkan pengajian dalam bidang sains sukan adalah UKM, UMS, USM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Pertanian Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, UiTM dan USM. Baik, IPTS yang menawarkan pengajian dalam bidang sukan, dalam sains sukan adalah Institut Sains dan Teknologi Darul Takzim, Kolej Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur, Kolej Islam Sains dan Teknologi, Kolej Wida Unisel dan Universiti Teknologi Kreatif Lim Kok Wing. Baik, yang terakhir ialah mata pelajaran tasawur Islam. Okey, akhir sekali untuk mata pelajaran elektif adalah tasawur Islam. Okey, tasawur Islam adalah mata pelajaran elektif yang ditawarkan dalam bidang kemanusiaan, dan ini adalah contoh buku teks tasawur Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Dalam peperiksaan SPM, terdapat satu soalan saja, satu paper saja maksud saya. Baik, jenis instrumen adalah bertulis. Jenis item ada objektif, ada subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Okey, terdapat bahagian A 20 markah, itu 20 soalan. Bahagian B 80 markah, sama juga dengan 6 soalan. Mesti jawab 4 soalan. Okey, jumlah markahnya adalah 100 markah. Baik, tempoh ujian adalah 2 jam 30 minit. Okey. Baik, ini adalah tajuk-tajuk yang akan dibelajar dalam tingkatan 4 jika anda mengambil tasawur Islam. Tasawur Islam dibuka kepada semua, bukan saja kepada pelajar Islam saja. Jika ada pelajar bukan Islam nak ambil, boleh. Kita benarkan dengan minta kebenaran daripada pihak sekolah lah. Dan kita akan bincangkan, dan jika diluluskan maka kita akan benarkan ambil. Bagaimanapun setakat ini dia terbuka kepada semua pelajar menengah atas, iaitu tingkatan 4. Dan dia akan sambung kepada tingkatan 5. Baik, hala tuju selepas SPM, jika result dalam tasawur Islam tinggi, maka pelajar akan boleh melanjutkan pelajaran di universiti swasta dan juga universiti awam. Antaranya UKM, UIA, Universiti Pertanian Malaysia, Kolej Universiti Islam Selangor, KUZA, Kolej Universiti Sultan Mizan, Watak Perguruan Islam dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekian, terima kasih daripada bidang kemanusiaan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Haslina kerana sudi menyampaikan taklimat sebentar tadi. Sekarang dipersilakan pula Puan Sharifah binti Abdul Hamid untuk menyampaikan taklimat tentang bidang teknik dan vokasional. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Roslina binti Abdullah Sani, Pengetua SMK Sultan Abdul Samad.
Yang dihormati Puan Zurina binti Muhammad Zain Al-Rashidi, penolong kanan pentadbiran, Puan Ngai Sulai, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Muhammad Azhar bin Muhammad Syahar, penolong kanan co-curriculum, Puan Bubani Suari, anak perempuan Bala Subramaniam, penolong kanan pendidikan khas, barisan guru kanan mata pelajaran, kaunselor, guru-guru, ibu bapa serta anak murid yang saya kasihi sekalian. Baiklah, saya teruskan dengan taklimat mata pelajaran bagi bidang teknik dan vocational. Sebelum itu, moleklah saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Puan Saripah binti Abdul Hamid selaku Ketua Bidang Teknik dan Vocational di SMK Sultan Abdul Samad. Baiklah, saya mulakan dengan taklimat memperkenalkan Carta Organisasi Bidang Teknik dan Vocational, iaitu di bawah bidang ini terdapat 5 mata pelajaran utama. 2 di menengah rendah, iaitu Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Asas Sains Komputer. Di menengah atas pula kita ada Prinsip Perakaunan, Perniagaan dan Sains Komputer. Saya pasti ramai murid ada perasaan ingin tahu tentang ketiga-tiga subjek ini. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama melihat pakej mata pelajaran bagi bidang teknik dan vocational yang ditawarkan kepada murid tingkatan 4 pada tahun ini. Saya mulakan dengan mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Bagi mata pelajaran ini, terdapat 2 orang guru sahaja yang mengajar, iaitu Puan Nur Zarifah binti Jamaluddin yang akan mengajar murid di tingkatan 4 dan saya sendiri akan mengajar murid di tingkatan 5 bagi tahun 2020. Seterusnya, berikut ialah isi kandungan mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Saya pasti ramai murid tertanya-tanya, subjek ini belajar tentang apa? Ya, inilah soalan yang selalu ditanya oleh murid-murid menengah rendah. Untuk pengetahuan anak murid semua, subjek Prinsip Perakaunan ini merupakan subjek yang sangat menarik bagi murid yang sukakan penyelesaian sesuatu pengiraan tetapi tidak seperti matematik. Macam mana tu? So, inilah yang menarik tentang subjek Prinsip Perakaunan, di mana murid-murid didedahkan cara dan teknik mengira dan menyimpan keuangan dengan betul dan tepat. Boleh rujuk di paparan skrin mengenai isi kandungan mata pelajaran ini dan cikgu di sekolah ini akan kongsikan dengan lebih mendalam tentang isi kandungan subjek Prinsip Perakaunan ini. Seterusnya, mari kita lihat format SPM bagi Prinsip Perakaunan. Format ini dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia merujuk kepada surat siaran bilangan 2 tahun 2017. Terdapat 3 kertas wajib diambil oleh murid-murid Prinsip Perakaunan, iaitu kertas 1 merangkumi soalan objektif 40 soalan, kertas 2 merangkumi soalan-soalan subjektif dan pengiraan, manakala kertas 3 murid-murid perlu membuat satu tugasan di mana markah tugasan adalah 20% daripada markah keseluruhan SPM. Jadinya, kertas 1 dan 2 murid-murid perlu menjawab ketika peperiksaan SPM dan kertas 3 perlu diselesaikan di sekolah. Anak-anak murid tidak perlu risau kerana inilah keistimewaan guru SMK SAS di mana kami guru-guru akan berusaha sehabis baik untuk membantu murid-murid mendapat markah maksimum untuk kerja khusus. Perincian tentang format peperiksaan guru-guru akan kongsikan ketika kelas pertama nanti. Okey, seterusnya cikgu yakin mesti ada di kalangan murid-murid dan ibu bapa tertanya-tanya tentang hala tuju murid perakaunan selepas SPM. Okey, saya kongsikan laluan sambung belajar selepas SPM bagi murid yang ingin sambung secara serius dalam bidang perakaunan. Antaranya, selepas SPM, murid boleh sambung belajar di tingkatan 6 atau menyambung pelajaran di matrikulasi KPM dan program asasi di IPTA atau IPTS. Selain itu, murid juga boleh mengikuti program profesionalisme perakaunan ACCA di IPTA ataupun di IPTS tertentu. Contohnya, Politek Mara ada menawarkan program profesional ACCA selain dari program diploma perakaunan atau boleh juga belajar di peringkat London Chamber of Commerce and Industry LCCI International Qualifications sambil boleh bekerja. Selalunya ada pusat latihan dan peperiksaan LCCI boleh didapati di bandar-bandar utama di Malaysia. Untuk lokasi terperinci boleh rujuk sesawang LCCI Asia Malaysia. Seterusnya, ini bahagian yang paling menarik bagi saya.
iaitu apa peluang kerjaya bagi graduan prinsip perakaunan. Sebenarnya, peluang kerjaya sangat besar dan luas di mana hampir semua sektor memerlukan graduan perakaunan. Antaranya di sektor keuangan, pengurusan, percukaian, pengauditan dan lain-lain bidang berkaitan perakaunan ataupun tidak. Dan jangan risau ya anak-anak, semua bidang kerjaya ada bahagian keuangan. Jadi graduan perakaunan boleh ditempatkan di mana-mana sektor pekerjaan. Menarik bukan? Okey, baik. Saya teruskan dengan mata pelajaran kedua di bawah bidang teknik dan vocational, iaitu mata pelajaran perniagaan. Untuk tahun ini di SMK Sultan Abdul Samad, kita ada membuka sebuah kelas tingkatan 4 bernama 4 BIS, iaitu short form daripada business. Semua murid dalam kelas 4 BIS ini wajib mengambil subjek perniagaan. Jadi, guru yang mengajar subjek ini di tingkatan 4 ialah saya sendiri, Puan Saripah binti Abdul Hamid, dan di tingkatan 5 iaitu Puan Nur Nadia binti Nordin. Slide seterusnya ialah isi kandungan mata pelajaran perniagaan, iaitu di tingkatan 4 terdapat 4 bab dan 7 bab di tingkatan 5. Anak-anak boleh rujuk senarai kandungan di paparan skrin. Menariknya, subjek ini mendedahkan murid kepada pengetahuan lengkap untuk memulakan perniagaan di usia seawal 16 tahun. Seterusnya ialah format pentaksiran SPM untuk subjek perniagaan. Sebenarnya, format dan pemarkahan pentaksiran SPM bagi subjek ini sama seperti prinsip perakaunan seperti yang saya terangkan sebelum ini. Jadi, kelebihan mengambil subjek ini ialah peratus untuk lulus dan mendapat A tinggi kerana murid-murid dibantu dengan kertas 3 iaitu tugasan kerja khusus merangkumi 20% dan untuk pengetahuan semua, setiap tahun keputusan untuk SPM perniagaan ialah semua murid lulus 100%. Bagaimana pula dengan laluan selepas SPM bagi murid yang mengambil perniagaan sebagai subjek elektif? Di sini saya kongsikan peluang sambung belajar bagi murid-murid yang mengambil elektif perniagaan di mana murid-murid boleh sama ada sambung belajar di tingkatan 6, politeknik atau mengambil diploma perniagaan di IPTA atau IPTS. Selepas itu, boleh diteruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, sarjana iaitu master dan juga PhD. Baik, seterusnya, bahagian yang paling menarik di mana kita akan lihat apa peluang kerjaya untuk graduan perniagaan. Saya sangat teruja berkongsi dengan anak-anak sekalian. Sebenarnya, peluang kerjaya untuk graduan bidang ini sangat luas dan hampir di semua sektor memerlukan graduan perniagaan sama seperti graduan perakaunan tadi. Antaranya sektor keuangan, ekonomi, sumber manusia, pemasaran, pengiklanan, logistik, operasi, pengurusan dan pelbagai lagi. Antara kerjaya graduan perniagaan ini ialah accountant, eksekutif pengiklanan, pengurus perniagaan, pengurus komunikasi, pengarah sumber manusia dan banyak lagi. Menarik bukan? Baiklah, terusnya saya sambung dengan mata pelajaran ketiga yang ditawarkan di bawah bidang teknik dan vocational, iaitu sains komputer. Untuk subjek ini, Encik Muhammad Nurin Anwar akan mengajar murid di tingkatan 4 dan Puan Norma binti Ismail akan mengajar murid di tingkatan 5. Kita di SMK Sultan Abdul Samad beruntung mempunyai 2 orang guru ini yang berpengalaman dan mahir mengendalikan ICT. Maka bagi saya beruntunglah murid-murid yang mengambil subjek ini sebagai tambahan mata pelajaran di tingkatan 4. Okey, saya tidak berhajat untuk menerangkan secara terperinci tentang isi kandungan sains komputer kerana kita semua maklum subjek ini murid akan belajar tentang perisian dan sistem komputer sebagaimana di paparan skrin. Saya mahu tekankan bagi murid-murid yang sangat meminati apa jua perkara tentang komputer, sistem, ICT dan yang berkaitan dengannya, eloklah ambil subjek ini sebagai subjek tambahan
kerana di zaman cikgu dahulu tidak diperkenalkan subjek ini. Jadi, murid-murid zaman sekarang sangat beruntung diperkenalkan subjek ini. Di mana kita semua sedia maklum, perubahan zaman sekarang memerlukan kita tahu dan mahir mengendalikan sistem atau teknologi. Jadi, satu kelebihan bagi murid yang mengambil subjek ini pada masa ini. Untuk format SPM pula, sebagaimana di paparan skrin, terdapat 2 kertas sahaja iaitu kertas 1 meliputi markah 70% dan kertas 2 satu tugasan merangkumi 30% markah SPM. Tugasan 30% ini murid akan siapkan sebelum peperiksaan SPM dan dibantu guru sepenuhnya untuk mendapat markah maksimum. Manakala kertas 1 murid-murid akan menjawab ketika peperiksaan SPM nanti. Dan menariknya, keputusan SPM setiap tahun bagi subjek ini 100% lulus. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru-guru SMK Sultan Abdul Samad. Okey, baik. Peluang sambung belajar untuk murid yang mengambil sains komputer juga sama seperti murid yang mengambil perniagaan tadi, iaitu murid boleh sambung belajar di tingkatan 6, politeknik dan mengambil diploma sains komputer di mana-mana IPTA dan IPTS. Bahagian terakhir sebenarnya yang saya teruja ingin berkongsi dengan anak-anak murid dan ibu bapa sekalian, iaitu peluang kerjaya bagi graduan sains komputer. Kita semua sedia maklum, pada zaman ini kita semua kena ikut perubahan teknologi. Kita tidak boleh menidakkan perubahan pada zaman ini. Di sinilah peluang besar bagi graduan sains komputer memperolehi pekerjaan kerana semua sektor atau tempat kerja memerlukan pekerja yang tahu IT dan sistem komputer. Tidak kira di mana sektor pekerjaan itu berada. Jadi, peluang pekerjaan sangat luas untuk graduan sains komputer. Antara kerjaya mereka ialah jurutera IT, penganalisis komputer, pentadbir sistem dan pelbagai lagi. Dan saya berani mengatakan kerjaya ini sangat penting dan diperlukan dalam sesebuah organisasi. Jadi saya berharap dengan taklimat ini dapat membantu murid-murid untuk terus belajar dengan bersemangat dan dapat membuat keputusan untuk memilih kerjaya yang sesuai di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Sharifah kerana sudi menyampaikan taklimat sebentar tadi. Yang terakhir, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Zulfahmi bin Cik Ani untuk menyampaikan taklimat bidang sains dan matematik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Roslina binti Abdullah Sani, Pengetua SMK Sultan Abdul Samad Klang, barisan penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru YDP PIBG SMK Sultan Abdul Samad, para ibu bapa dan juga murid-murid tingkatan 4 yang dihormati sekalian. Saya Encik Zulfahmi bin Cik Ani, guru kanan mata pelajaran bidang sains dan matematik SMK Sultan Abdul Samad. Bidang sains dan matematik di SMK Sultan Abdul Samad, kami menawarkan 7 mata pelajaran iaitu mata pelajaran sains, matematik, matematik tambahan, fizik, kimia, biologi dan yang terbaru adalah mata pelajaran sains tambahan. Di SMK Sultan Abdul Samad, kami mempunyai seramai 15 orang tenaga pengajar dan juga dibantu oleh 4 orang pembantu makmal yang sangat komited dalam menyampaikan pendidikan STEM iaitu sains, teknologi, engineering dan matematik, di mana untuk menyediakan diri murid-murid supaya lebih kompetitif dan berdaya saing sejajar dengan falsafah pendidikan sains kebangsaan. Ibu bapa perlulah memberi sokongan kepada anak-anak
untuk memilih package STEM di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini kerana subjek-subjek dalam package STEM ini akan memberi masa depan yang cerah dari aspek ilmu pengetahuan, peluang kerjaya dan juga memberi pulangan pendapatan yang menguntungkan. Murid-murid tingkatan 4 SMK Sultan Abdul Samad yang cikgu kasihi sekalian, ayuh marilah bersama-sama dengan bidang sains dan matematik untuk mencorak masa depan yang lebih gemilang. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zulfahmi kerana sudi menyampaikan taklimat sebentar tadi. Dengan ini, berakhirlah sudah program transisi tingkatan 4 tahun 2022 pada hari ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Tidak lupa juga tahniah kepada murid-murid tingkatan 4 dan ibu bapa yang sudi menghadiri program pada hari ini. Tidak lengkap sekiranya majlis ini tidak saya melafazkan 2 rangkap pantun untuk hadirin sekalian. Di Kuala Perlis mengail ikan, ikan kelisa di dalam perigi. Tirai majlis kami labuhkan, di lain masa berjumpa lagi. Burung murai terbang rendah, terbang di Perlis juga di Perai. Saat ini, saat penyudah, tunda majlis melabuhkan tirai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.